Ya, pernah satu ketika dalam satu kelas ya, waktu saya mengajar part time di UPM ya, bila kita buka kepada persoalan kepada pelajar-pelajar tentang tentang assignment, tentang tugasan yang mereka lakukan ya, adalah dalam kalangan mereka waktu tu di UPM dia ada isu tentang bus prof ya. So yang memperjuangkan adalah APP lah. So APP adalah jambatan ya. Ada wakil APP yang masuk dalam kelas saya dan diorang bangkit dan kata, "Doktor, tahu tak kita orang kena bangun pagi ya. Kalau orang Melayu Islam tak apa dah bangun pagi sebab aku nak sembahyang subuh, betul tak ya? Ini orang Cina, ya orang Cina dia pun tension, dia kata kena bangun pagi. Kata kenapa you bangun pagi kenapa? Kami kena berebut bas." Sebab apa? Dulu isu di UPM adalah isu bas ya. So saya cakap dengan dia, senang. Ni nak berkait rapat tentang soalan yang si Faiz tanya kepada saya lah. So saya kata dengan dia ya, so nanti kau kerja nanti, kau ingat kau bangun pukul 10 pagi je ya. Dalam realiti sebenar kau kerja kau bangun pukul 11 pagi je, kalau bukan kerja shift. So you melalui benda yang sama. Macam tu juga saya kalau pergi kerja, saya kata you all ya, pukul apa nama ni, nak hantar anak ke sekolah 6.30 pagi dah kena keluar dah. Ya, dah kena keluar. So waktu you all belajar, you all say it's too complicated, terutama sekali kalau buat kelas pukul 8. Kadang-kadang pukul 8 ni MPP kena tahu ni. Bukannya pensyarah kata, ni kelas pukul 8, Allah doktor awal je pukul 8, habis kau nak kelas pukul apa? Pukul 9 kau nak bangun lambat, baru nak melenang macam tu, baru nak pergi kelas. Banyak cantik ya. Nak bagi tu you all, bila you all pergi kerja pukul 8. Punch in, punch out. Kalau tak nanti merah, kau tak 3 kali tu kau boleh kena tindakan yang undang-undang ada. Kau tak boleh kena apa nama ni, boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ya. So realiti ni untuk makluman pelajar-pelajar, ini adalah realiti. You belajar bukannya dalam alam fantasi, faham? Jangan you ingat bila you dalam belajar, you ingat benda ni tak akan terjadi dalam alam realiti yang sebenar. Dia akan terjadi. Ya. Benda tu ada benda yang sama. Ya, kau tak boleh kau ingat kita ni mungkin you all pegang sebagai title mahasiswa, you boleh di-entertain, ya, boleh manja-manja. Tapi you kena ingat di luar sana lautan itu dalam, badai itu mengganas, ya. Kalau you tak boleh nak survive, you akan tenggelam, ya. That's why kita sebagai tenaga akademik, terutama sekali quiz, ya, kita mengajar pelajar-pelajar kita how you want to survive, ya. You kena belajar. Kita setakat you nak menasyid-nasyid je, tak ada apa, betul tak? Ya. So kita bukan saja kita nak you all tahu dari sudut teoreticalnya, tetapi dari sudut praktikalnya you all keluar dan you all boleh berhadapan dengan masyarakat dan boleh menjadi seorang warga negara yang baik. Itu dia menyebutkan 5 punya panjang. Jadi semua Faiz bahasa tadi. Dia itu dah realiti, ya. Tapi bila berkait rapat tentang kita punya tajuk tentang patriotisme ni, ya, bila kita kata tentang kesabaran, ya. Selalunya bila kita membicarakan tentang kesabaran, kita menghadapi konflik dalaman ataupun konflik jiwa. Kerana apa? Kerana kita gagal memahami 3 perkara ini. Ya. Apa dia? Pertama tentang konsep authority, kedua tentang konsep sempadan, dan yang ketiga dari sudut konsep ruang. Ya. So 3 benda ini yang menjadi penyebab, ya, terhadap kita ni terjadinya cabaran kepada kita. First, ya, bila kita bicarakan tentang ruang, ya, kita sekarang ni dekat Dewan Audi Pentadbiran ni. Bila kita bicarakan tentang ruang, ini adalah ruang kita. Ya. So bila kita bermuamalah, ya, bila kita menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang warga negara, as long as kita dalam ruang ini, kita tak ada masalah. Tak ada siapa pun akan tegur, ya. Kerana apa? Kerana inilah ruang yang telah dibenarkan. Ya, inilah ruang kita. So kita tahu ada ruang yang bersifat eksklusif, ada ruang yang bersifat inklusif, ada ruang yang bersifat awam, ada ruang yang bersifat eksklusif yang kita tak boleh nak sembarono datang terjah macam tu. So kita kena tahu keadaan kita kat macam mana. Ya, so kita kena clear tu. Ya, masalah kita sekarang ni kadang-kadang kita fail, ya. Kita tak tahu. Kadang-kadang kita, terutama sekali new generasi, dalam kawasan yang formal ke, kawasan tak formal ke, dia ambil sama je, dia pukul sama rata. Itu yang menjadi masalah.
ya. Kita tak tahu, ya. Masuk kawasan tempat orang, ya. Kalau lagu tu Fate lah, ya, dia kata apa nama, masuk tempat orang bawa otak bukan bawa pisau. Masuk tempat orang kau kena ketuk beri salam. You faham? Ini adabnya. Ya. So bila you masuk dekat kuis, ruang kuis, as long as kau tak melanggar undang-undang apa sebagainya, buat main lah, tak ada masalah. Saya rasa Ustaz Salman, saya rasa pun tak ada masalah. BPA lah, BPM, ya, boleh, ya, tak ada masalah, ya. Engkau dah makan tepi tasik, kita kasi tasik cantik Prof, ya. Oh, tasik kita original, ya. Malam kalau nak bagi tahu, ya, you tengok malam-malam kau datang kalau bulan mengambang, romantik gila Faiz. Reflect bulan tu dekat kita punya apa nama ni, air tu, ya. Kemudian mi hon siap, nasi goreng siap, sambil makan sekali lah package, ya. So nak bagi tahu pada you all, pertama yang kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, sebagai bangsa yang kita kena tahu, sebagai ahli dalam negara ini, kita kena tahu ruang kita. Yang kedua, yang selalu yang menjadi cabaran utama apabila kita lupa dan kita gagal mengetahui tentang konsep batas ataupun sempadan. Ini masalah kita berlaku. Kenapa konflik itu terjadi? Konflik itu terjadi apabila kita melanggar sempadan. Secara fitrahnya, kehidupan dunia, Allah ciptakan kita semua ada sempadan. Perempuan lelaki ada sempadan dia. Betul tak? Ya, kalau kita nak kata kita iklim khatulistiwa, kita ni belah Asia Tenggara, ya. Kita tengok apa nama ni laut, ya. Saya ingat dulu waktu apa nama ni pergi ke Redang cantik. Katakan ni pergi Redang dah. Dah perhentian kapal saja. Saya waktu tu masih buat apa kursus MPF pergi dekat Redang. Kata perhentian. Pergi perhentian ke Redang, pergi aku lupa. Yang banyak tu apa? Yang senang tu perhentian ke Redang. Redang kan? Redang. Perhentian tu macam agak eksklusif lagi kan, macam Redang tu apa. So pergi Redang, ya. Sebelum nak pergi Redang, naik dekat Kuala Terengganu, JT Kuala Terengganu tu, kita bermalam kat Kuala Terengganu tu sebab esok pagi ferry awal. So malam tengok cerita Jaws, cerita yang ada perempuan yang dia takut ada jerung tu, cerita apa dalam benda Jaws lebih kurang lah, ya. Cerita pasal jerung. Esok nak pergi Redang lah. Dan aku takut. Papa ni bagi ni takut ada Jaws pula. Saya kata Jaws kita ni vegetarian, ya? Bukan kata tak ada, ya, tapi mungkin bukan jenis Jaws putih yang pemangsa, tak adalah, ya. Kerana apa? Kerana jerung pun kalau yang jenis tu, kenapa dia tak datang kat sini? Kerana dari sudut sempadan dia tak berlanggar sempadan, ya. Sebab dari sudut fitrahnya, ya, laut, sungai dengan apa nama, dengan laut berbeza kehidupan dia. Kalau orang yang terror apa nama ni, kaki mancing ni, macam director kita rajin mancing dengan dia punya pegawai khas dia. Discuss kat laut. Ketua dia Namsul Salman. Aduh, saya dengan aku tak pergi cadat sotong. Ya, tak pergi cadat sotong. Ya, tanya orang cadat sotong, bulan Melayunya apa? Kita betul peranjat. Melayu ada bulan. Rupanya Islam tu lah, ya. Rejab Sya'ban apa dia punya bulan dia lah, ya. So sempadan ni dalam haiwan pun, alam haiwan pun ada sempadan dia. You tengok National Geography, you tengok Discovery, betul tak? Ya, monyet-monyet ada sempadan dia. Rimau, singa, ya. Kalau kita bela kucing, ajar kita rajin bela kucing. Kita tahu kucing-kucing ada kencing apa, sebab nak jaga sempadan dia. Kalau ada kucing lain datang, apa dia punya risiko dia? Bergaduh. Tak ada tiba-tiba singa, monyet masuk kawasan, kita kan satu monyet, kita kan satu singa. Tak ada, satu tak satu. Ya, bila kau langgar sempadan, kau bertindak ke jantan kena. Macam tu juga kita dalam alam kehidupan manusia. Dalam alam kehidupan manusia, kita pun ada sempadan yang kita kena tahu. Kalau kita ni orang Islam, kita ada sempadan Islamnya. Kalau kita Melayu, kita tahu tentang sempadan Melayu. Jadi baru-baru ni kita sebut pasal cerita Mak Kilau. Faiz tengok tak Mak Kilau? Tengok, baru jaga sikap. Tengok apa nama dia, Prof, tengok Prof. Kita tengok, kau tak tahu kau punya lecture dengan Mak Kilau ada pertalian. Ya, Mak Kilau, saya Harana Mak Din, Mat juga. Tapi nak mention kepada you all, ya. Bila kita kata tentang sempadan ini, ya, dalam hubungan masyarakat, ya, kenapa konflik itu terjadi? Disebabkan kegagalan kita tahu tentang batas, tentang sempadan itu.
Kadang-kadang kita bergaduh dengan orang bukan Melayu. Ada konflik antara Cina Melayu, konflik antara ni dah pelbagai lah ya, disebabkan kita gagal faham tentang konsep sepadan. Yang ni dah cerita kita masuk kuliah ya, tapi sebab kita bila ni kita buat secara general je lah ya. Dan yang ketiga adalah tentang authority. So authority ini adalah pengabsahan terhadap itu adalah sepadan. Kalau kita sebelum ni kita ada zaman PKP, betul tak ya? Kita manusia itu insan tu pelupa, betul tak? Kita pun dah lupa dah waktu zaman kita darurat dahulu, apa yang terjadi waktu COVID, dah tak ingat dah. Betul tak ya? Sedangkan ya, kalau saya pun tak dapat bayangkan kalau nenek moyang, kalau kita dah jadi datuk nenek dah ya, you jadi mak bapak, tiba-tiba anak lagi dia tanya, apa-apa? Papa pula. Walid kuis kan ya, Walid atau Abi ya, Umi ya, apa nama tu waktu COVID dulu, apa yang apa nama waktu tu keadaan tu macam mana, kita nak cerita pun is quite apa nama ni sukar sebab kita tak ingat dah. Faiz, kalau sama parents saya, arwah mak saya, kalau cerita pasal 13 Mei darurat, setiap kali saya bawa kawan-kawan saya datang rumah saya kat Selayang, itu adalah cerita wajib yang dia akan cerita. Nak bagi tu tentang kepayahan darurat 13 Mei ya. Saya dulu ramai orang Terengganu, Kelantan, orang apa Sarawak datang rumah saya. Saya jenis suka bawa kawan-kawan datang rumah. Itu adalah cerita wajib kita yang dibelajar. Tapi kita bila cerita pasal COVID ya, apa yang kau ingat? Lupa lah. So kita sibuk melayan TikTok. Melayan TikTok ya, melayan Instagram, tengok Netflix. Waktu tu zaman Money Heinz ke apa? How to pronounce Money Heinz. Kan cerita-cerita tu kan, katam apa semua cerita aku tengok. Sungguh kita di Netflix dah bayar, buat apa? Guna tengok je lah. Dah lah kejual sejarah berapa ni, work from home, sambil baring-baring kita tengok. Buat meeting juga. Lepas tu marah student, kenapa student tak buka kamera? Wah, kita pun mesyuarat tak kamera juga. Tak, sama juga. Tak awal. Itu pasal tu. Aku tengok anak aku belajar buat tu, sampai belajar sampai main game. Saya kata aku reda je lah. Inilah balasan Tuhan yang cash kepada aku. Tapi nak bagi tahu pada you all, bila kita kata tentang authority, contoh kita tak boleh rentas daerah. So mana kita tahu kita tak boleh rentas? Sebab ada polis ataupun askar. Macam kita yang kawan-kawan kita duduk kat nilai. Dulu dia beli rumah dekat apa nama nilai 3 tu kan. Dulu bolehlah dia short 2 negeri ikut nilai 3 belakang tu je sampai. Tapi bila kena tutup, ke situ kan dia tutup. Ya. Pusing ya Allah, dia benci tu ya Allah. Aku tension betul terpas jauh. Aku Selayang kau tahu tak? Lagi jauh tapi niat sedekah je. Ya. Tak ada nak tension. Tapi nak bagi kepada you all, bila kita kata tentang authority tadi, authority inilah ya, yang menjadi apa namanya, menjadi seperti yang Prof mention tadi tentang paksa rela, tentang itu disebabkan ada authority punya elemen. Ya, maknanya authority punya elemen, kalau kita di peringkat kenegaraan, maka authority yang secara sahnya adalah perlembagaan tentang undang-undang. Ya, so you all datang sini sebagai pelajar Universiti Kuis, ya. So you all masuk di ruang kita yang ni, ya. Kemudian you tahu tentang sempadan. Tak ada tiba-tiba budak lelaki pergi terjah kat kolej perempuan ataupun budak perempuan terjah kat kolej lelaki, lain macam, tak? Ya, ikut itu kalau tak melanggar sempadan. Dan kita ada peraturan. Dan peraturan itu meliputi apa yang telah ditetapkan oleh kita. That's why kita ada peraturan akademik, kita ada peraturan pelajar yang kita kena follow. So dari sudut makronya, bila kita bicara tentang kenegaraan secara generalnya, so dia kena tahu tentang konsep sempadan itu, dia kena tahu tentang konsep ruang itu, kita kena tahu dari sudut pengabsahan ataupun autoritinya. Bila ketiga-tiga itu insya-Allah kita khatam, apa sahaja cabaran yang berlaku, ya, kita boleh survive. You faham? Ya? Sebab kita tahu, sebab kita tak akan menjerumuskan diri kita kepada kancah yang boleh mendedahkan kita kepada polemik ataupun konflik yang berpanjangan. Kenapa? Kerana kita tahu, as long as dia tak melanggar ruang orang, dia tak melanggar sempadan, kita ikut kepada peraturan yang telah ditetapkan, insya-Allah kita menjadi seorang warga negara, seorang rakyat, seorang pelajar yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Okay, terima kasih kepada Dr. Hairul mengungkap ataupun menjawab persoalan berkenaan dengan cabaran semasa kita sebagai mahasiswa lah. Jadi ada banyak poin-poin yang dan saya ambil lah sedikit, iaitu berkenaan dengan sempadan. Yang mana hadirin hadirat sekalian, kita ni boleh dikatakan kita hidup dalam berperaturan kan, dalam undang-undang. Kalau kita langgar undang-undang tu ataupun kita langgar, kita ambil skop yang kecil, kuis. Kalau kita langgar peraturan kuis, mungkin akan ada konflik dan sebagainya. Jadi time itulah nak jadi isunya kan. Jadi isu keluarga, isu dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita sama-sama lah, kita sama-sama sebagai seorang orang Islam, seorang pelajar kan, kita sama-sama tahu apa sebenarnya yang kita tak boleh langgar, apa yang boleh kita bermain-main, dan kita kena tahu pantang larang, dan kita kena tahulah ruang lingkup kita. Dan dalam kuis ni, bila mana kita masuk kuis, mesti akan ada ruang-ruang yang boleh kita buat, pasti akan ada ruang-ruang yang tidak boleh buat kan. Jadi boleh kita sama-sama betulkan mindset kita, yang mana kita hidup berundang-undang kan. Jabatan JUU pun ada kat sini, ada lah tahu berkenaan dengan jabatan undang-undang kan. Kita tahu undang-undang kita dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Dr. Hairul, cukup menarik kan. Terima kasih juga kepada Prof. Ku. Cukup menarik kupasan pada hari ini berkenaan dengan dua soalan pada setiap panel daripada 2 round. Baik, untuk round yang ini, untuk round yang ini, lupa tadi nak suruh mahasiswa-mahasiswi ini sediakan soalan. Jadi, saya mintalah kepada mahasiswa-mahasiswi, mungkin anda semua ada persoalan yang ingin ditanyakan kepada dua panel kita. Anda boleh pilih nak suruh siapa jawab. Sebelum kita pergi kepada kesimpulan lah, ataupun secara rangkuman ataupun penggulungan lah daripada panel-panel kita, nak mintalah kepada mahasiswa mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan kepada panel-panel. Anda boleh pilih nak suruh siapa jawab, sama ada Profesor Ku ke ataupun nak suruh Dr. Hairul jawab. Silakan, ada siapa yang jawab boleh angkat tangan.